bersama Ustaz Haji Zahazan Muhammad dalam rancangan Tafsirul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara Nabi Usama Hadi Syahudin, saya dengar ini mulia Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambung kembali bincangan kita dalam kuliah tafsir ini menerusi ayat yang ke-31 daripada surah Taubah. Iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا يتم نوره ولو كره الكافرون. Mereka menjadikan para ahbar mereka dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka tidak disuruh kecuali menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tiada Tuhan yang benar melainkan Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Mereka berkehendak memadam cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, walhal Allah enggan selain menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai. Jadi seperti telah kita bincangkan, Nurullah, para ulama memahaminya dalam 3 bentuk. Utusan Nabi Muhammad SAW sebagai Khatamul Anbiya wal Mursalin, dan yang kedua Al-Quran Al-Karim. Yang ketiga, Islam yang terus berkembang. Inilah dianggap sebagai cahaya yang terang benderang. Nurullah merujuk pada nur. Tidak disebut di sini anwar. Anidfi'u anwar Allah. Kerana nur itu Islam itu satu saja. Berbeza daripada az-zalam yang disebut sebagai zulumat. Nanti kita akan lihat tafsiran berkaitan menerusi surah Al-Baqarah. Walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ila adh-dhulumat. Orang-orang kafir itu merupakan golongan yang menyembah tagut. Tagut itu satu yang disembah selain daripada Allah, mengeluarkan mereka itu daripada nur, satu yang bersifat singular, kepada benda yang sifat plural. Kerana Islam ni satu, segala perkara yang terdapat dalamnya merupakan memperkuatkan yang satu itu, dipegang oleh satu itu, berbeza daripada yang lain. Sekiranya selain daripada Islam, macam-macam pandangan, macam-macam buah fikiran boleh dikemukakan, tapi dalam Islam nur itu satu saja. Jadi telah kita bayangkan dari sudut mantik logiknya, apabila satu yang sifat menerangi datang, maka hilanglah perkara-perkara lain yang dianggap terang yang lain, petunjuk-petunjuk yang dianggap dipegang selama ini. Jadi Rasulullah SAW telah menjelaskan bahawa mereka menjadikan para ahbar, para rahib, Tuhan selain Allah. Dalam arti kata mengikuti ketetapan mereka sekalipun bertentangan dengan ketentuan Allah, seperti menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal dalam hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan juga lain-lain. Dalam konteks ini, Syekh Qutb menulis bahawa ayat ini menunjukkan bahawa ibadah yang benar adalah mengikuti nas daripada Al-Quran dan penjelasan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat dalam perkembangan fiqh, saudara yang dimuliakan Allah sekalian, kefahaman para ulama dalam bab penentuan halal dan haram juga hanyalah milik mutlak daripada Allah SWT dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malahan hukum halal dan haram dari Rasul sekalipun tidak pernah keluar dari garis yang telah ditentukan oleh Allah. Sebab itu, maka dikatakan bahawa sunnah adalah tafsir pertama kepada Al-Quran Karim. Adapun yang tidak ada nas yang sarih, maka ia termasuk dalam masalah ijtihadiyah.
masalah fiqah dan pemikiran para ulama yang kadang-kadang tepat mencatat kebenaran ataupun mendekati kebenaran, dan kadang-kadang terdapat perkara khilaf. Maka ulama-ulama besar pelopor di kalangan mujtahidin, baik di kalangan sahabat-sahabat Nabi ataupun tabi'in, seumpama Ibrahim An-Nakhai, dan ulama-ulama muqaddimin seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Auza'i dan lain-lain. Mereka ni tidaklah berani membuat hukum sendiri bahawa ini halal ataupun ini haram setegas Al-Quran Al-Karim. Mereka tak akan buat begitu. Sebab kalau mereka telah buat demikian, maknanya mereka mengambil hak mutlak Allah SWT. Bila kita lihat keterangan Imam Asy-Syafi'i dalam ataupun Al-Risalah, maka dalam hal pendapatnya satu perkara itu tidak baik dikerjakan, setinggi-tingginya Imam Syafi'i akan berkata, akrihuhu, saya tak suka benda ini. Akrahuhu, akrah, saya tidak suka. Begitu ya Imam Syafi'i, seumumnya, dan ulama-ulama yang lain pun mengatakan demikian. Itu sebab ada perkataan la yanbaghi, tidak sayugianya, la yasluh, tidak patut, astaqbihuhu, saya melihat benda ni buruk, ataupun la arahu, saya tidak menganggapnya baik. Ini kehati-hatian para ulama ini yang menimbulkan hukum makruh. Selagi mereka sekalian, para ulama Islam ni cukup berjaga-jaga. Mereka takkan sebut benda itu halal atau haram. Kalau tak suka, dia kata la yanbaghi, la yasluh, la arahu hasanan. Dia akan kata begitu. Jadi sifat berhati-hati, teliti ini menimbulkan hukum makruh, antara makruh tahrimi dan juga makruh tanzihi, iaitu satu benda yang kita bimbang dia jadi haram. Ini pula yang menyebabkan adanya hukum di bawah wajib, yang bergantung pernas, ada yang mandub, ada yang mustabah, ada yang mustahab. Jadi selagi dimuliakan Allah sekalian, menyebut secara wajib ataupun haram secara tegas, para ulama mujtahidin tidak akan melakukannya. Selagi dimuliakan Allah sekalian, kalau kita pergi lebih lanjut, itu oleh sebab itu kalau kita lihat datang golongan muqallidun di belakang yang telah membelokkan pendapat ulama yang mandub telah menjadi wajib, yang tidak, yang mereka katakan tidak patut, tidak layak, kurang baik dan sebagainya, telah dibawa dalam hukum haram. Maka si muqallid ini yang datang kemudian ini secara sedar ataupun tidak telah menambah hukum kerana sangat taklidnya kepada para ulama yang terdahulu. Ini kalau kita bincang perkembangan Islam, mengapa berlaku zaman jumud, zaman taklid ini, bila yang kemudian ni lebih pandai daripada yang terdahulu. Yang dahulu hanya mengatakan la yanbaghi ataupun la yasluh ataupun la arahu, tapi yang belakang ini pula yang menambah mandaikan kata haram. Padahal ulama terdahulu cukup takut nak melemparkan perkara haram ataupun wajib selagi ia tidak ada dalam Quran dan juga dalam sunnah. Wajib ataupun haram pada perkara yang tidak ada nas dalam Quran dan juga hadis yang sahih, yang hanya timbul dari pertimbangan muqallidin ini sendiri, yang tidak maksum daripada kesalahan, maka orang itu telah mula membelokkan kedudukan ulama Islam ke dalam cara kependitaan, cara orang Nasrani, menutup pintu bagi orang lain yang diberi Allah SWT kepada kesempatan untuk memikirkan urusan agama, sehingga mereka yang beragama ni beragama dengan sedar. Saya ini muliakan Allah sekalian. Termasuk juga dalam rangka ini, iaitu yang menganggap ada kekuasaan lain dalam menentukan ibadah selain daripada kekuasaan Allah, iaitu menambah-nambah wirid-wirid yang tertentu yang tidak berasal daripada ajaran Allah dan juga Rasul. Ibadah ni tak boleh ditambah atau dikurangi selagi dimuliakan Allah sekalian. Menambah ni kita takut dia jadi dalam bab hulu. Jadi ini kita bimbang selagi dimuliakan Allah sekalian. Jika bincang lebih panjang, kita bimbang dia jadi macam terlalu mendewa-dewakan, menjadikan ulama itu pendeta sehingga tidak boleh tegur dalam apa yang dibawa dirinya. Kita kembali kepada apa pandangan dikemukakan oleh Sufyan bin Uyainah, man fasada min ulama'ina kana fihi shibhun min al-yahud, wa man fasada min ubadina kana fihi shibhun min nasar. Sesiapa yang rosak di kalangan para ulama ini, mengajak orang untuk menyembahnya, kita bimbang dia jadi seperti orang Yahudi. Dan sesiapa yang merosakkan, siapa yang rosak, belajar, tidak belajar tapi sibuk dalam aktiviti ibadahnya, kita bimbang dimasuk dari kalangan yang rosak, kalangan Nasrani. Rasulullah SAW telah menjelaskan bahawa
menjadikan para ahbar, para rahib ini Tuhan-Tuhan sayang Allah SWT, mengikuti ketetapan-ketetapan yang bertentangan dengan ketentuan Allah itu sendiri. Jadi Adi bin Hatim ini telah berkata bahawa Yahudi tidak menjadikan pemuka agama dan rahib mereka sebagai Tuhan. Tetapi Rasulullah SAW telah pun menjelaskan, mengatakan kepadanya, innahum haramu alaihimul halal wa halu lahumul haram fattaba'uhum fadzalika ibadatuhum iyyahum. Mereka telah mengharamkan apa yang halal, menghalalkan apa yang haram, lalu diikuti oleh golongan Yahudi dan Nasrani itu, maka itulah maksud beribadah kepada padi-padi dan juga rahib-rahib itu. Jadi kita mohon kepada Allah SWT, moga Allah beri pada kita petunjuk, beri pada kita hidayah. Belajarlah saudara, ambil peluang untuk meneliti, mengkaji, mendekati alim ulama, belajar semua yang sebenarnya. Jangan kita ikut-ikut. Dan menjadi satu ketentuan dalam Islam ni, bila kita nak belajar kepada seorang, tanya beberapa orang. Tanya kepada beberapa orang bagaimana latar belakang guru ini, di mana dia belajar, bagaimana fahamannya dalam hidup, bagaimana kehidupannya. Sebab dikatakan oleh para ulama muhadithin, kunna nata'allamul adab qabla al-ilm. Kita belajar adab, kita belajar akhlak, melihat akhlak orang yang kita nak belajar daripada itu. Jangan kita melihat kekaguman dengan kekaguman pada orang yang pandai peta bercakap, padahal dia tak pernah belajar pun. Dia mendengar daripada mana-mana, dia menyampaikan lebih baik daripada apa yang didengarnya itu, dalam keadaan dia tidak faham. Bila ditanya kepadanya fatwa, dia akan menyesatkan manusia. Fa'adhallahum fadhallu wa adhallu. Dia sesat dan menyesatkan bersama-samanya orang ramai. Kita nak belajar, kita tanya kepada orang lain, bagaimana pendapat anda tentang guru ini, dan tanya kepada orang yang betul-betul layak. Tanya kepada guru agama juga bila kita merujuk tentang seseorang yang nak mengajar kita agama. Bagaimana pandangan tuan ustaz kepada ustaz tersebut, maka dia akan jelaskan kepada kita. Sepenelitian saya pernah belajar dengan dia Al-Azhar dulu sebagai contoh. Beliau merupakan seorang yang tamak akan ilmu, sungguh-sungguh dalam pelajarannya. Kita dah dapat satu jawapan yang positif. Tanya lagi yang kedua. Barangkali ustaz yang kedua ni mempunyai persengketaan dengannya. Dia akan jawab, wah ni orang merupakan seorang yang mengada-ngadakan, tidak pandai belajar, dulu pemalas untuk belajar. Dia akan mengatakan perkara-perkara dusta terhadap orang yang kita tanya itu. Tanya lagi golongan yang ketiga, ustaz yang ketiga, supaya kita dapat satu jawapan yang tepat terhadap individu yang kita nak belajar dengannya. Tapi sekarang kita tanya kepada tiga orang yang berasingan, yang tidak ada kepentingan dengan beliau, tiga-tiga menjawab yang tidak baik, maka menandakan orang yang kita nak belajar dengannya itu, kita perlu ragui bagaimana dia belajar dahulu, ataupun amanahnya dia sebagai ilmu. Tapi sekiranya kita bertemu dengan tiga orang, dua orang mengatakan baik, mungkin kita perlu tanya yang keempat untuk mendapat majoriti yang lebih baik terhadap idea orang yang nak mengajar agama kepada kita itu. Kali Imam Malik pernah berkata, unzuru ila man ta'khuzuna anhu dinakum. Al-ilmu din, fanzuru ila man ta'khuzuna anhu dinakum. Ilmu itu merupakan agama, maka perhatikanlah kepada orang yang kamu nak ambil ilmu itu daripadanya, kerana ilmu merupakan agama. Jadi tanya agar kita dapat kepastian. Jangan kita melihat orang itu peta bercakap terus kita ambil dia untuk menjadi pengajar di tempat kita, walhal dia merupakan seorang yang tidak pernah belajar di mana-mana. Dia menghafal seperti burung kakak tua apa yang dibacanya. Jadi secara ini mereka sekarang kita bimbang, kita tersesat dalam kita nak berbaik, dan ini merupakan golongan yang maghrur, mughtar, golongan yang telah ditipu oleh syaitan, dihiasi perjalanan hidupnya itu supaya nampak dia orang yang paling hebat ilmu ni, walhal dia tidak pernah belajar daripada mana-mana alim pun. Kerana orang yang tidak pernah belajar daripada mana-mana guru ni, kita anggap dia sebagai syaitan. Orang yang tidak belajar, man la syaikha lahu fa syaitanu syaikhuhu. Siapa yang tidak ada guru baginya, dia mengajar Islam itu mengikut kefahaman dirinya, maka dia telah menjadi murid kepada syaitan. Kita bimbang apa yang kita bacakan ni kita tidak amalkan. Sebab saya pergi lebih jauh kepada ittakhazu ahbarahum wa rubbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn maryam. Sering mereka Allah sekalian, mereka menjadikan orang-orang alim, rahib mereka sebagai rab. Orang yang tidak ada ilmu ni, dia begitu ta'assub pada apa yang dia tidak tahu. Dia takut dia pertikaikan tentang keilmuannya, maka daripada awal ditutup laluan-laluan untuk pertanyaan. Ini adalah antara satu indikator, satu petunjuk, satu petanda bahawa orang yang kita dampingi itu merupakan orang yang sombong, yang tidak belajar. Orang yang wara, lagi saleh, orang yang belajar, dia akan kata saya tidak tahu masalah ini, Allahu a'lam. Kerana Imam Malik pernah berkata, la a'lam ataupun la adri itu thuluthul ilmi. Mengatakan tidak tahu itu 1/3 daripada ilmu. Kerana ilmu itu sama ada Quran, sunnah ataupun tidak tahu. Kerana ilmu ni, agama ni bukan ilmu kita.
Agama ni adalah milik Allah SWT. Kita tidak layak memberikan pandangan halal haram. Dan kita bimbang di kalangan kita ni ada yang mengikuti dengan emosi kepada mereka yang pandai berkata, tapi tidak pernah belajar mengikut sanad dengan guru-guru yang amanah. Dia tidak ada siapa pun guru yang boleh dibanggakan. Kitab-kitablah menjadi gurunya, konon-kononnya, ataupun rujukan-rujukan selain daripada itu. Kita bimbang, maka akhirnya kita akan sesat bersama dengan sesat ni, seperti yang warid dalam hadis. InsyaAllah kita akan lihat ayat ke-33 dan kuliah akan datang. Allahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.